Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini saya ingin memberikan perkembangan ya berkaitan dengan perbicaraan MB Lato-Lato ataupun Sanusi. Ya, sepatutnya hari ini perbicaraan berkaitan dengan dua pertuduhan ya dikatakan menghasut sehingga memperlekeh dan menghina kuasa raja-raja, begitu juga dengan Sultan Selangor. Namun sahabat semua agak-agak mengecewakan ya apabila hari ini mahkamah terpaksa menangguhkan perbicaraan itu. Yang mungkin ini adalah strategi untuk menangguh perbicaraan ya untuk membuat langkah-langkah yang berikutnya yang akan diambil oleh Sanusi ini terhadap perbicaraan yang sedang dihadapinya. Itu perkara pertama. Kedua, ulama PAS sokong baca doa kunut. Itu antara kenyataan daripada pihak ulama ya, ulama daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Saya betulkan dulu ada ejaan salah. Nanti kita tahulah macam-macam nanti dikatakan oleh pihak walaun di luar sana. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini sahabat-sahabat semua yang pastinya akan mengejutkan kita ya. Yang pertamanya berkaitan dengan kes Sanusi, perbicaraan hari ini kes hasutan, bicara kes hasutan ditangguh. Sanusi hantar representasi kedua ke pejabat peguam negara. Jadi apakah representasi itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi perbicaraan kes Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor atas dua pertuduhan menghasut berhubung perlantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik yang sepatutnya bermula hari ini terpaksa ditangguhkan. Hal ini berikutan Menteri Besar Kedah itu mengemukakan representasi kedua bagi menggugurkan pertuduhan dihadapinya. Hakim Datuk Aslam Zainuddin membenarkan penangguhan selepas Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya telah menghantar representasi kepada pejabat ataupun jabatan peguam negara minggu yang lepas. Katanya, saya percaya bahawa peguam negara perlu masa untuk mempertimbangkan representasi tersebut. Oleh demikian, saya memohon penangguhan selama 2 bulan untuk pihak-pihak berkenaan mendapat maklumat penuh dan mempertimbangkan representasi itu. Jika mahkamah bersetuju dengan cadangan pembelaan, kami mohon untuk mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes, kata peguam itu. Ya, mereka mahu untuk menangguhkan perbicaraan itu 2 bulan sahabat semua. Jadi inilah ya, apapun perbicaraan ini kalau dijalankan, mereka akan cuba sedaya upaya untuk menangguhkan. Karena takut, karena bergegar lututnya, mungkin apabila didapati bersalah, hilanglah kelayakan ya, sebagai adun maupun sebagai menteri besar. Jadi inilah strategi yang sedang dilakukan oleh Sanusi dan juga peguamnya. Jadi ini merupakan representasi kedua selepas representasi pertama dikemukakan oleh Dewan Undangan Negeri itu ditolak oleh AJC pada Mei yang lepas. Jadi sementara itu Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud berkata pihaknya telah menerima representasi itu dan memerlukan masa untuk menelitinya serta tidak membantah permohonan penangguhan perbicaraan pada hari ini. Jadi mohon tarikh perbicaraan ditetapkan hujung September dan mohon tarikh pembicaraan yang ditetapkan sebelum itu dilapangkan, katanya. Jadi Hakim Aslam kemudian menetapkan 27 September ini untuk pengurusan kes dan turut melapangkan perbicaraan esok 29 ya dan 30 Julai ya, dan juga beberapa tarikh ya pada bulan Ogos yang seperti yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Jadi Awang Armada Jaya yang ditemui pemerintah selepas prosiding berkata representasi terbaru itu adalah untuk mengkaji pertuduhan termasuk menggugurkan pertuduhan terbabit. Itu dia sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Ya, adakah ini satu cubaan ya daripada pihak pembangkang ataupun pihak yang didakwa yaitu Sanusi kerana memperlekeh Sultan Selangor dan juga menghina raja ataupun yang di Pertuan Agong ya dalam penubuhan kerajaan perpaduan. Itu dia berbagai. Lepas itu kalau diteruskan pastinya akan ada lagi penangguhan. Ada lagi alasan sahabat semua. Itu yang pastinya akan kita nampak ya di dalam perbicaraan Sanusi ini. Yang kedua, ulama PAS gesa teruskan untuk membaca doa kunut nazilah. Ini satu lagi kenyataan
daripada seorang ulama PAS, sahabat semua, yang seakan-akan menyokong tindakan ya MP Jasin itu untuk menyokong ya kenyataan ataupun perbuatan ahli parlimen Machang yang dikatakan membuat hasutan, ya, membuat dakwaan palsu terhadap penjawat awam. Jadi tanpa buang masa, izinkan juga saya untuk membaca kenyataan ini. Seorang ulama kanan pasar ini menunjukkan sokongan agar Kunut Nazila terus dibaca oleh ahli parti itu dari masa ke semasa. Gesaan Mokhtar Seni itu dibuat ketika pelbagai pihak termasuk daripada kalangan mufti berpendapat langkah membaca kunut berkenaan terhadap orang Islam sebagai tidak wajar. Kata ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Pusat itu, kunut Nazila wajar diteruskan dibaca ke atas semua orang zalim yang tidak mengaku ada kurab. Oi, hebat ya. Makin menyesatkan ya. Dalam antara ringkas di media sosial, bekas tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri itu berkata pihak yang didakwanya zalim itu memang tidak akan pernah mahu mengaku ada kurab. Begitu juga lah ya dengan ulama-ulama yang sesat ini tidak akan pernah mengaku yang mereka itu sesat. Itu pandangan saya. Baca aja terus Kunut Nazila katanya sampai semua orang zalim tak kira di mana zaman dan di mana daerah di penjuru dunia dijatuhkan Allah. Ini sudah melampau sahabat-sahabat semua. Jadi mereka memang tak mengaku ada kurab katanya, tapi apabila disimbah air belacan, kenapa kamu tergaru-garu katanya lagi. Ahli Parlimen PAS dan PN memecah Kunut Nazila di Dewan Rakyat pada 18 Julai lalu sebagai reaksi mereka terhadap pergantungan Wan Ahmad Faizal ya, ataupun Wan Faizal ini daripada menyertai sidang parlimen selama 6 bulan. Karena apa? Karena berhujah ya berkaitan dengan menggunakan rujukan ya di dalam surat layang yang belum pasti kesahihannya sahabat-sahabat semua. Walaupun beberapa pihak termasuklah Mufti Perlis, Mufti Wilayah, Mufti Terengganu dan beberapa lagi ya persatuan Islam yang ada di negara kita, bahwa perbuatan ya katanya Muhammad Azri bacaan dalam Kunut Nazila sepatutnya dibaca khas untuk musuh Islam yang melakukan kezaliman yang amat nyata, kata umat Islam serta golongannya lemah. Katanya sesuatu dua tidak dibaca untuk menunjuk-nunjuk, apatah lagi dijadikan bahan politik katanya. Mufti Wilayah Persekutuan pula mengeluarkan kenyataan memberitahu Kunut Nazila memang boleh dibaca untuk keadaan tertentu, yaitu seperti mana ditimpa musibah atau wujud situasi membahayakan keselamatan. Namun begitu katanya, orang Islam tidak dibenarkan membaca doa tersebut untuk ditujukan kepada umat Islam yang kerana tiada dalil atau ulama yang membenarkannya. Jadi Mokhtar bukanlah pemimpin kanan PAS yang pertama mempertahankan tindakan Zulkifli, yaitu MP Jasin. Kemarin Masjidul Ampas juga Hasim Jasin mendakwa bacaan Kunut Nazila tersebut wajar dibuat kerana doanya tidak terhad untuk situasi peperangan saja. Itu antara kenyataan-kenyataan ya daripada pemimpin-pemimpin PAS ini. Ya, dan seorang lagi menurut Ahmad Dusuki, dua merupakan senjata orang yang beriman. Lagi seorang masuk campur sahabat semua membuat inilah ya yang sedang berlaku dalam politik kita ini agak membingungkan kita sahabat semua. Semuanya diperbolehkan kalau mereka sahabat-sahabat semua. Walaupun sudah ada begitu banyak pencerahan-pencerahan ya apa yang mereka lakukan, pembacaan doa Kunut Nazila yang dibuat oleh MP Jasin ini sebenarnya melalui pandangan daripada mufti-mufti ataupun mufti wilayah. Mereka menganggap ini adalah satu tindakan yang tidak betul. Tapi ya lain pula pandangan pemimpin-pemimpin PAS, semuanya betul. Kalau orang lain pasti mereka akan bergolek-golek di tengah jalan dan sebagainya. Jadi itu dia sahabat semua, dua perkara yang saya kongsikan tadi. Yang pertama, Sanusi ya, perbicaraan Sanusi terpaksa ditangguh kerana Sanusi sekali lagi memohon untuk membatalkan. Ini adalah bagi pandangan saya cubaan untuk menangguhkan perbicaraan mungkin sampai tahun depan, mungkin sampai pilihan raya yang akan datang. Itu yang mungkin mereka akan cuba lakukan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.